Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu khalil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina zuhna maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قالوا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. بعد الفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini. Saya ingatkan dari saya tuan-tuan yang kasih sekalian untuk memperbaharui niat i'tikaf dalam masjid ini. Sedikit tazkirah ringkas pada tengah hari ini. Saya nak sebut tentang berkenaan dengan Ramadan ini, dan saya rasa tuan-tuan dah memang duk dengar selalu dah. Cumanya kita ulang-ulang sebut saja sebagai peringatan bersama dan untuk kita sampaikan kepada anak cucu kita. Yang saya nak sebut tengah hari ini ialah di antara peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah, iaitu peperangan Badar. Dan peperangan Badar ini sentiasa kita duk dengar cerita ni setiap tahun dah. Bukan setiap tahun dah, setahun berkali-kali kita ulang-ulang sebut. Di antaranya untuk kita nak dengar selalu cerita perang Badar ini, yang pertamanya untuk kita nak memahami, kita nak kena tahu punca, sebab dan sebagainya tu, supaya kita terutamanya dunia hari ini kadang-kadang ataupun terutamanya orientalis atau pembarat atau pupuk kafir ni, antara benda yang selalu disebut Islam ditegakkan dengan mata pedang. Islam ni kira perang ya. Dibuat contohlah start daripada Nabi berpindah ke hijrah ke Madinah, perang Badar, sampailah ada beberapa siri peperangan. Jadi tuan-tuan sekalian, sedikit saya nak sebut sebab berlakunya peperangan Badar. Nabi SAW pada tahun kedua Hijrah, pada tahun yang sama difardukan puasa. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang memfardukan fardu puasa ni turun pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah, dan difardukan puasa dalam bulan Ramadan. Turun bulan Syaban, mula puasa bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tu jugalah berlakunya peperangan Badar pada tahun kedua Hijrah ini. Jadi tuan-tuan yang kasih sekalian, tujuan ataupun sebab berlaku peperangan Badar ni, Nabi SAW pada permulaannya bukan nak perang tak. Pada permulaannya Nabi ajak beberapa orang sahabat, ada lebih kurang ni khilaf di kalangan para ulama, ada kata 200 lebih, ada kata 300 lebih, dan yang masyhurnya 313 orang, terdiri daripada golongan Ansar dan Muhajirin. Ajak berapa? Nabi ajak keluar sebab Nabi dengar berita rombongan dagang orang-orang kafir Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan balik daripada berniaga di Syam, nak lalu jalan ikut dengan Madinah ni. Nabi ajak sahabat untuk sekat rombongan dagang Abu Sufyan untuk nak rampas barang dagangan tersebut. Dengar macam kasar lah, yang nak duduk rampas barang orang apa. Dia bukan rampas saja-saja, sebab Nabi nak pergi ambil balik harta orang Islam yang berhijrah, yang tinggal di Mekah. Puak tu balas habis, puak Quraisy ni balas kat mereka semua. Salah satu contoh lah, Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi. Dia ni ada riwayat sebut dia ni orang Rom, tapi katanya asal-asal dia daripada Arab juga. Dia daripada Rom, dia main duduk di Mekah, meniaga kono ni, ada duit apa semua. Bila mana dia nak hijrah ke Madinah, puak-puak Quraisy Mekah ni sekat, tak boleh keluar, tak pergi keluar. Suhaib kata, kalau aku tinggal semua barang aku, mereka kata kat dia, hang main duduk cari makan kot tempat kami, lepas tu hang nak bawa ke semua keluar, mana boleh, tak boleh. Tak apa, kalau tak boleh, kalau aku tinggal kat hangpa, aku pergi seorang-seorang aku, hati ikut suka hang, itu pergi pergi hang hang nak pergi, hang pergi, barang tinggal, kota tinggal. Tak apa, kalau aku tinggal kota aku pergi seorang-seorang aku. Jadi contoh yang kasih sekalian, dia pun tinggal
Sebab itulah ada riwayat sebut sebelum Suhaib sampai ke Madinah, Jibril turun habang kat Nabi. Nabi duduk dengan sahabat. Nabi kata kepada sahabat, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Untunglah Suhaib, untunglah Suhaib. Sebab apa dia untung? Sebab dia meniaga, dia jual dunia dia sebab agama. Kita beza, kita jual agama sebab dunia. Nak benda dunia, agama pun gadai, tak ada masalah apa. Janji duit, tu kita kan. Suhaib dia tinggal ke semua, dia jual dunia dia untuk agama dia. Sebab itulah Nabi sebut dia beruntung. Maka dia pun pilah, tinggallah harta dia dirampas oleh puak-puak ni. Itu tuan-tuan yang sekalian, tu contoh puak-puak Quraisy ni balas ke semua peta orang Islam yang berhijrah ke Madinah. Jadi bila mana Nabi dengar depa ni Abu Sufyan bawa mai barang dagangan ni, maka Nabi nak pi ambil balik je. Istilah kasarnya rampas, tapi kan nak rampas tak, nak pi ambil balik kata orang Islam yang balas balik lah. Kalau itu ambil kata kami lah, kami ambil kata balik. Lagu tu je. Abu Sufyan dengar cerita tu, asal-asal dia bukan nak perang kan. Dan Nabi keluar pun riwayat sebut bukan Nabi bawa kelengkapan perang, bukanlah bawa kelengkapan perang, tak ada. Abu Sufyan dengar cerita, hantar utusan minta bantuan kepada Abu Jahal di Mekah, dan Abu Jahal pun keluarlah lebih kurang 1000 orang keluar mai nak tolong Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan ni cerdik juga, dia tak ikut laluan biasa, dia ikut laluan tepi pantai, dan akhirnya dia selamat. Nabi pun hilang jejak dia, dan dia pun selamat. Bila dia selamat, dia hantar balik utusan, hantar surat balik ke Abu Jahal, kata tak payah keluar, tak payah mai dah, kami semua selamat dah kan, apa boleh balik lah. Abu Jahal kata dah, kami keluar dah, kami takkan patah balik sampailah kami ke Badar, kami akan buat pesta tentu apa semua, kita menang apa semua, baru kami nak balik. Jadi Nabi dengar lagu tu, kata depa ni nak mai juga, maka Nabi minta pendapat para sahabat, pendapat para sahabat Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semualah bagi pandangan begitu begini, nak keluar perang apa semua. Pandangan ni kita nak perang ke tak? Dari pamai dah, kita bukan ada kelengkapan perang apa. Bila dah orang sahabat-sahabat besar-besar ni jawab apa semua di kalangan Muhajirin, Nabi duk tanya lagi, ada ke tak siapa nak bagi cadangan apa semua. Lah kali orang-orang Ansar terperasan lah, kita ni Nabi nak tanya kita kot kan, sebab kita tak ada wakil apa cakap. Maka Sa'ad bin Muaz, ketua daripada orang Muhajirin, mangkit cakap banyak lah. Antaranya dia kata, Rasulullah nak ambil kata kami ambil lah, kami apa Nabi buat lah, kami ikut belakang. Nak perang pun perang lah, nak turun ke laut kan, nak pergi ke bukit ke apa, kami ikut belakang, dalam masalah apa perang. Bila Nabi dengar jaminan lagu tu, maka Nabi pun meneruskanlah jumpa dengan puak-puak tu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ringkas ceritanya, kalau kita cerita Badar pun panjang tuan-tuan. Saya nak ambil 2-3 benda yang berlaku dalam perangan Badar ni. Yang pertama yang saya nak sebut, bila Nabi sampai ke satu kawasan, Nabi kata kita berkemah tahun ni. Seorang sahabat ada pendapat kata nama dia Hubab. Dia tanya Nabi, Rasulullah berhenti tahun ni sebab Quran suruh kah, Allah Ta'ala turun Quran kah, abang kita duduk tahun ni, ataupun ni pendapat Rasulullah? Nabi kata tak, ni pendapat aku lah, strategi perang. Jadi sahabat tadi kata, Rasulullah kalau begitu tahun ni saya cadang tak apa nak sesuai, kita pergi kawasan yang kita boleh ambil air, kita kuasai air, kawasan air. Jadi bila perang kita ada air, dia dikemas sikit lah. Waktu tak ada air jadi celaru habis. Jadi Nabi kata tak apa lagu tu. Jadi dipindahlah, Nabi terima pendapat sahabat tadi, pindah. Kemudian perang. Antara mukjizat yang berlaku dalam peperangan Badar ini, yang pertamanya ialah Allah Ta'ala hantar mai. Tuan-tuan tengoklah dalam sirah, cerita banyaklah, dalam tafsir pun ada cerita tentang Allah Ta'ala buat turun para malaikat daripada langit ketiga untuk nak bantu Nabi SAW, dan akhirnya Nabi mencapai kemenangan. Dan juga di antara mukjizat lain yang berlaku dalam peperangan Badar ini ialah seorang sahabat nama Ukashah bin Mihsan. Ukashah ni dia perang ni sampai pedang dia patah, dia mai jumpa Rasulullah, Rasulullah pedang patah dan buat guna ni, nak luar dengan apa pula? Nabi ambil sepotong kayu, Nabi bagi kat dia, Nabi kata kat dia, nah hang pergi perang dengan pedang ni. Jadi dia
hampir lawan dengan ni, dengan benda ni. Dia pun ambil lah kayu tu, dia ambil kayu tu. Hak ni tuan-tuan, cerita ni cerita mukjizat ni, benda yang kau cerita ke orang hari ni, dia cerita tak masuk akal, betul ke, logik ke. Jadi tuan-tuan, dunia hari ni dikira logik, dikira pakai akal lah. Dia kira akal dia tak boleh terima, dia tolak no? Macam ni lah tuan-tuan. Satu contoh lagi, apa saya dapat contoh bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kalau kita bincang bab baca Quran dalam bulan Ramadan, saya rasa tuan-tuan semua pernah dengar cerita yang Imam Syafi'i khatam Quran bulan puasa 60 kali, siang sekali, malam sekali, bukan sejuzuk, sekhatam 30 juzuk siang, 30 juzuk malam. Saya pernah baca satu komen, tak tahulah dia ni seperti dia, saya tahulah, saya baca komen tu. Dia kata apa? Dia kata nak cerita, nak bagi semangat pun patut padan lah, tak usah cerita mohong sangat. Logik lah, boleh baca Quran 30 juzuk belah siang, 30 juzuk belah malam. Tak logik. Kalaulah pandai terang mana baca Quran, lancak terang mana pun, sejuzuk baru paling 15 minit lah, 15 minit sejuzuk. Kalau 30 juzuk dia nak memerlukan berapa jam? Dia tak semayang ke, dia tak makan mandi apa ke, tak tidur ke, tak apa langsung ke. Belah malam pula 15 minit dengan malam, boleh ke, logik ke kan? Takkanlah tak buka puasa, tak apa langsung, tak pergi jamban apa kot. Nak bagi semangat pun patut padan lah, jangan bawa cerita-cerita mohong. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Quran sebut apa? Quran sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalaulah ahli satu-satu negeri, penduduk sebuah kampung, sebuah bandar, beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Tuan-tuan, kalau manusia yang bertakwa ni, ulama kata antara benda yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang bertakwa ini ialah Allah Ta'ala buka pintu keberkatan. Berkat ni kalau cerita ke orang awam tak percaya. Saya tak mau bincang di segi berkat rezeki ya tuan-tuan, saya nak bincang di segi berkat masa. Jadi orang-orang manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang beriman sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi keberkatan masa, dia dan buat ibadat. Jadi contoh macam Imam Syafi'i tak sah ni, logik akal memang kata susah, tapi bila ada keberkatan masa, Allah Ta'ala bagi cukup. Kita ni tuan-tuan tak ada keberkatan masa. Sebab tu kita asar la maghrib dah, la malam dah, la la habis hari, habis hari. Dia tak dan nak buat apa nak, tak ada keberkatan masa. Sebab tu orang-orang alim, tuk guru ni tuan-tuan, ulama ni, Allah Ta'ala bagi keberkatan masa. Cerita keberkatan masa ni tuan-tuan, saya pernah pengalaman waktu tu saya bodoh-bodoh tak tahu apa ni. Ada seorang ustaz ajak saya jumpa dengan dia ni, ulama hebat, tapi saya dah bangkol tak tahu apa, dan tengok jumpa aku tu lah, waktu tu tak tahu bahasa Arab patah. Kalau tuan-tuan duk mengaji tafsir Munir, pengarang dia Dr. Wahbah Zuhaili, ada seorang ustaz pernah ajak saya pergi jumpa dia, ada program, dia lama lah, cerita lama tahun 90-an, dia ada program di Kuala Lumpur, duduk di hotel tu, ustaz tu ajak saya pergi, kami pergi orang lah, masuk dalam bilik hotel dia, mereka tu duduk cakap Arab lah, ngam-ngam mereka semua. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili cerita kat dia, dan dia cerita kat saya, Dr. Wahbah Zuhaili kata dia sehari tak kurang daripada 16 jam menulis, 16 jam menulis tuan-tuan, dengan pensyarahnya, dengan seminar serata dunianya, dengan kalau 16 jam, 8 jam lagi baki 24 jam, baki 8 jam tu kita tidur saja 10 jam. Jadi tuan-tuan, tu keberkatan masa. Jangan kata ulama dulu-dulu, ulama lah ni pun tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi keberkatan masa. Dan benda-benda yang kita tak, yang akal kata tak logik ni tuan-tuan, hak Allah Ta'ala nak buat boleh no? Baik, balik cerita Ukasyah tadi ni, bila pedang dia patah, Nabi bagi kat dia sepotong kayu, Nabi kata kat dia, nak ambil ni, pergi perang ni. Maka dia pun pegang kayu, bila Nabi perang, tiba-tiba kayu dia bertukar jadi pedang, dan pedang tu dinamakan Al-Ma'unah, dan digunakan pedang tersebut
sehinggalah sampai ke zaman Sayyidina Abu Bakar dalam memerangi puak-puak ridah, puak-puak murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Uqashah bin Mihsan ini masih lagi menggunakan pedang Al-Ma'unah hak Nabi bagi kat hak kayu dulu ni. Kemudian apa dia lagi dalam peperangan Badar ni? Puak-puak kafir musyrikin ni mati 70 orang, syahid di kalangan orang Islam 14 orang. 14 orang. Kemudian dalam peristiwa Badar ni tuan-tuan, ni saya cerita ringkas-ringkas dah, habislah tu nah, perang Badar habis. Lepas tu hak mana mati-mati ini, di antara yang mati ni tuan-tuan, Abu Jahal bin Hisham, nah. Yang bunuh dia 2 orang budak, nah. Budak 2 orang ni depa ni orang Ansar. Depa jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, depa kata pakai istilah pakcik ya, noh. Pakcik, hak mana satu Abu Jahal? Abu Jahal hak mana? Kita benda apa? Benda apa? Tak, kami dengar dia duk maki Nabi. Kami jumpa, kami nak bunuh dia. Dan ringkas ceritanya memang dia mati di tangan kedua-dua budak tersebut, dan kepala dia dipenggal, dibawa depan Nabi SAW. Kemudian hak mana mati-mati ni, Nabi suruh korek lubang. Nabi, ada riwayat sebut Nabi tinggal 3 hari. Ada riwayat kata Nabi tarik tok dalam telaga. Kemudian belah malam Nabi pergi tang telaga tu. Sayyidina Umar duk ikut Nabi. Nabi panggil seorang-seorang. Ada riwayat sebut Nabi panggil, Nabi kata wahai si fulan bin si fulan. Ada riwayat sebut Nabi panggil wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai apa nama, adalah 3-4 orang lagi. Hamba jumpa lagi, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apa jumpa lagi, apa hak Tuhan janji kat apa, hak Tuhan janji kat apa jumpa lagi ni. Aku jumpa dah, apa hak Tuhan janji kat aku jumpa dah. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar duk dengar. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, depa tu tak nyawa jadi bangkai apa semua dah, depa dengar ke tak? Depa dengar ke tak? Nabi kata depa tu dengar lebih pada hampa lagi, tapi cuma tak boleh jawab dia. Jadi tuan-tuan, sebab itulah yang kita duk buat talqin tu tuan-tuan. Istilah talqin ini dalam kubur tu dengar ke tak yang baca talqin tu? Awak tak dengar, cuma tak boleh jawab dia, no? Tapi kalau boleh jawab tuan-tuan, saya rasa sejarah talqin tak ada lah. Pada buku buang tu tak ada siapa kelapak baca talqin, gila dah. Wahai si fulan tu, ya awak, nah awak tu tuan-tuan pakai dak dah, pakai tak dak dah talqin, no. Jadi apa istilah talqin tuan-tuan? Talqin ialah pembelajaran satu hal, tu talqin. Kalau taklim macam di sekolah tu, taklim, cikgu cakap, budak dengar, budak tanya, cikgu tanya, budak jawab, tu 2 hal. Kalau talqin, sesi pembelajaran satu hal. Sebab tu duk ajak, wahai si bulan datang malaikat begini, jawab begini. Dia dengar. Tapi nak boleh jawab, tak boleh jawab tu ikut amalan dia lah, no? Baik, jadi balik kita pada cerita perang Badar tadi ni. Habislah tuan-tuan cerita perang Badar, beroleh kemenangan kepada orang Islam. Ada yang mati, ada yang kena tawan, dan ada yang lari balik dan sebagainya, no? Baik, beberapa pengajaran yang saya nak ambil daripada peristiwa Badar ini, no? Yang pertamanya ialah hal yang saya sebut tadi, no? Peristiwa Badar ni kita nak kena tengok sebab apa berlaku, untuk kita nak menangkis serangan-serangan daripada puak-puak kafir ni yang kata Islam ni tertegak dengan mata pedang. Tak, samanlah pun tuan-tuan, hak dia buat kat kita tak apa, kita balas balik jahat kita. Lah ni orang Palestin yang jahat sebab lancar serangan kepada Israel hari tu ni 4-5 bulan lepas. Dia tak baca yang hak dia duk rampas negara Palestin, dia rampas tanah kawan sampai kawan merempat di negara sendiri. Hak tu tak apa, kawan balas balik, jahat kawan. Inilah tuan-tuan tempat kita pun semacam apa, dia buat kat kita gerbuk, kita kata sikit, ni orang Islam ni, oh hampa kita, kami tak apa, kami balas balik, oi kami tak tuai. Ya tuan-tuan, ni daripada zaman Nabi dulu gini, bukan kita baru zaman kita, no? Tu nak kena peringat puak ni, kan? Baik, tak, bukan saya nak suruh buat apa dah, nak cuma berhati-hati, peringat. Kemudian
dalam peristiwa Badar ni juga doa Nabi SAW, di antaranya Nabi doa, ya Allah tolonglah kumpulan ni, kalau kalah kumpulan ni, kumpulan Islam ni, tak ada siapa lagi lah akan menyembah Engkau ya Allah, tak ada, habis lah, habis. Maka doa Nabi, sampai Nabi angkat tangan doa tu, nampak putih ketiak Nabi tu, sampai Sayyidina Abu Bakar kata cukup dah Rasulullah, cukup dah, Allah Ta'ala makbul lah, Allah Ta'ala makbul dah. Dan akhirnya Alhamdulillah doa Nabi dimakbulkan oleh Allah, mencapai kemenangan. Tu doa tuan-tuan. Kalau kita nak bincang bab doa ni, kekuatan doa tu memang kuat, nah. Kekuatan doa ni memang kuat, kan. Macam ni lah tuan-tuan, nah. Ni kita boleh tengok, kita Kedah menganjurkan supaya diadakan solat istisqa. Ada puak-puak tu tuan-tuan, kan, lain pada Islam lah, macam-macam kata lah. Tuan-tuan ingat kata apa? Macam-macam. Ni semua minta mayang, minta hujan, ni semua buat barat gelak kat kita ya. Ni ada akai kot, macam-macam. Nah, kerja bodoh lah apa. 2 hari lah. Tu saya nampak mendoa. Ada kawasan-kawasan yang telah melakukan solat istisqa ni tuan-tuan. Allah Ta'ala makbul. Mungkin ada di kalangan yang semayang tu tuan-tuan, ikhlas kerana Allah. Mungkin ada wali-wali Allah yang Allah Ta'ala makbulkan. Turun hujan. Nah, mari lebat ya Rabbi. Kan? Malam. Mungkin hari ni pun nampak mendung lagi. Tu doa. Nah, doa, kekuatan doa ni tuan-tuan, kalau kita bincang panjang lah, nah panjang. Jadi jangan tinggalkan berdoa, nah, jangan tinggalkan doa. Baik, kemudian yang seterusnya, orang beriman ni tuan-tuan, orang beriman ni atas dasar akidah, adik-beradik ke apa ke, nak pinak ke, tak tepi janji ni. Contoh lah, anak Sayyidina Abu Bakar nama Abdul Rahman, dia masa perang Badar tu dia pi, tapi dia tak masuk Islam ni, dia duduk sebelah puak tu. Bila dia masuk Islam, dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata, ni sembang lah, sembang anak-anak nah. Kata, ayah, masa perang Badar tu nah, kalau saya jumpa ayah, memang saya tak bunuh ayah dah. Kalau saya jumpa ayah, memang saya lari, saya tak buat apa. Sayyidina Abu Bakar kata apa dia? Tuhan kata aku kalau aku jumpa hang itu, memang aku bunuh hang. Tu tuan-tuan, takkanlah pak nak bunuh anak dah. Anak ke pak ke apa ke, tak ada. Hak tui-tui, perang tak ada. Tu tuan-tuan, generasi dulu nah. Kemudian tu akidah tu tuan-tuan, yang kita cerita badan ni tuan-tuan, tu benda-benda lagu tu yang kita nak terangkan. Akidah sahabat dulu dengan kita, Allah, panjang lah nah, panjang cerita tajuk tu nah. Jadi panjang lagi lah tuan-tuan ceritanya, saya nak sebut apa yang kita dapat dari peperangan Badar ni nah. Tapi jadilah banyak tu nah. Moga-moga 2-3 benda yang saya sebut saat ni kita jadikan panduan, kita pekat-pekat peringat. Cerita ni kita nak kena ulang nah. Moga-moga kita dapat memahami sirah Nabi SAW untuk kita jadikan panduan dalam hidup kita. Jadi dah cukuplah banyak tu untuk tengah hari ini. Qul qali hadza astaghfirullahalazim li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Tuan Imam, jemaah yang diminta Allah, setelah dimuliakan Ustaz Khairul Anwar, terima kasih atas tazkirah tadi serta khatib pada hari ini. Di sini saya nak maklumkan ada 2 perkara seperti yang dimaklum pada minggu lepas. Ialah pada hari ini ialah kita akan mengadakan mesyuarat agung kali ke-14. Oleh itu diminta tuan-tuan semua anak karya supaya hadir pada petang ini. Dan yang kedua tentang skim dana wakaf tunai Majlis Agama Islam. Hari ini merupakan tarikh tabung kita dilancarkan
dan tabung itu disediakan di depan tangga masjid serta telah disediakan di depan tabung untuk sumbangan kita bersama lah. Ini sumbangan tersebut akan diberikan untuk membiayai proyek pembangunan nak terah beberapa masjid di Negeri Kedah, bangun sekolah agama serta kutipan wakaf tunai umum di Negeri Kedah. Dan sekali lagi diminta jemaah semua, anak-anak karya semua untuk hadir mesyuarat agung pada petang ini. Sekian, terima kasih.
Sallallahu alaihi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب العالمين والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وأشرف وجهك إنك لا تخلف الميعاد. Sidang jemaat yang rahmati Allah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila khatib sedang berkhutbah, janganlah kita membuat kerja yang lawa yang mana ianya boleh hilangkan pahala jemaat. Dan demikian itu marilah kita sama-sama dengar istighfar insya-Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian, bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meninggalkan segala larangan Allah, kita mengerjakan segala suruhan Allah. Moga-moga kita mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Sidang jemaah sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu nasihat. Kami berkata, bagi siapa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Allah, bagi kitabnya,
bagi Rasulnya dan bagi imam, itu pemerintah kaum muslimin, dan bagi orang ramai mereka. Pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan perkara yang berkenaan nasihat dalam agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah nasihat. Kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencetuskan pertanyaan daripada para sahabat kerana mereka ingin mengetahui kepada siapakah nasihat itu dalam hubungan dengan agama. Pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala yang bererti, apakah maksud nasihat bagi Allah? Adakah kita perlu nasihat Allah? Kalau kita fikir lagu mana nak nasihat Allah, bukan itu maksudnya. Maksud nasihat bagi Allah ini yang pertamanya ulama menafsirkan dengan membawa maksud beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tanpa kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik kepada Allah ini dalam semua aspek jangan, tak boleh. Di segi ibadat kah, di segi rezeki kah, dan apa sahaja tak boleh. Itu maksud beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yang keduanya, nasihat bagi Allah ini membawa maksud kita melaksanakan setiap titah perintah serta meninggalkan setiap larangannya. Bagi orang yang beriman, apa Allah Ta'ala kata itu itulah, lah, lah. Kalau haram haramlah, kalau halal halallah, tidak ada pertikaian. Kalau kita mempertikaikan apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kita kena cek balik akidah kita, iman kita kepada Allah bagaimana. Siapakah kita nak mempertikaikan arahan Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiganya ialah maksud nasihat bagi Allah ini kita mensyukuri setiap nikmat yang dikurniakan kepada kita, dan kita menggunakan nikmat tersebut ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat ini bukan sekadar kita mengucapkan alhamdulillah di mulut. Alhamdulillah di mulut itu adalah amalan zahir. Amalan batinnya dalam mensyukuri nikmat Allah ialah hendaklah kita ikut tunduk patuh, buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang. Itu maksud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mengagungkan serta memuliakan nama, zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita meletakkan Allah ini pada tempat yang sepatutnya. Jangan membiarkan namanya atau zatnya atau sifatnya dicaci, dihina dan dipelekeh-lekehkannya. Letak nama Allah di stokin yang diletakkan di kaki. Maka bagi kita yang beriman dengan Allah, mesti ada rasa dalam hati kita ini satu perasaan marah. Mestilah kita mempertahankan nama Allah di saat ada pihak yang cuba menghina dan merendahkan keagungan Allah ini. Janganlah sampai tak ada apa-apa perasaan dalam diri kita bila mana orang buat nama Allah ini dihina. Biar pilah, tak ada masalah apa, sikit saja, mungkin kesilapan. Jangan. Kalau itu yang ada dalam diri kita, hendaklah sebagaimana yang saya sebut tadi, cek balik akidah kita macam mana, keimanan kita dengan Allah bagaimana. Inilah maksud nasihat bagi Allah. Hendaklah kita mempertahankan agama ini, mempertahankan Allah ini sehabis-habisnya. Tahan dengan jiwa, dengan nyawa kita, dengan harta kita. Yang kelimanya, perbuatan mencela dan menghina Allah Subhanahu wa taala merupakan satu bentuk perbuatan kufur. Bagi orang yang mengaku beriman, dia mengaku dia Islam, tapi dalam masa yang sama dia juga terlibat dalam mencela dan menghina Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhlah dia kepada kekufuran. Jatuhlah akidahnya. Yang paling kita bimbangnya ialah ketika mana jatuh akidah, ketika mana dia jadi kufur dengan Allah. Kita paling bimbang ketika itu Allah Ta'ala tarik nyawa dia, dia mati dalam keadaan jatuh akidah, wal-ayazubillah. Dia akan dikekalkan di dalam neraka untuk selama-lamanya, wal-ayazubillah. Maka hendaklah kita berhati-hati. Yang keduanya, dalam hadis tadi Nabi sebut nasihat ini bagi kitabnya. Apakah maksud nasihat bagi kitab Allah ini?
Maka ulama menyebut yang pertama, hendaklah kita beriman dengan isi kandungan Al-Quran dan tidak meraguinya walau sedikit pun. Sebab manusia hari ini ada yang kadang-kadang arahan-arahan dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran yang tak kena dengan hawa nafsu dia kata ni tak betul, ni tak boleh, ini begitu, ini begini, macam-macam alasan. Sedangkan kita, Allah Ta'ala suruh kita beriman dengan isi kandungan ini sepenuhnya. Kena tak kena dengan hawa nafsu kita, hendaklah kita beriman. Kita tak boleh meragui walaupun satu huruf. Itu juga sama, kalau kita meragui Al-Quran ini, hukum dia kufur, wal'ayazubillah. Yang kedua, hendaklah kita berusaha mempelajari Al-Quran sehingga benar-benar mahir dan memahaminya. Bukan sekadar mahir membaca, tapi hendaklah kita memahami isi kandungan Al-Quran itu. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai kitab bacaan harian dan sebagai panduan serta rujukan dalam kehidupan. Hendaklah Al-Quran ini menjadi kitab rujukan kita. Hendaklah kita beramal dengan Al-Quran. Ulama menyebut bagaimanakah hendak kita beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran ini ialah hendaklah kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan kita mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Maksudnya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Setelah kita mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, maka dianjurkan kepada kita untuk kita mengajar kepada orang lain. Nabi SAW menyebut, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah." Maksudnya, sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Al-Quran ini merupakan kitab panduan hidup kita di atas muka dunia. Kalau kita mencari lain daripada kitab Al-Quran, maka kita akan sesat selama-lamanya. Saudara sidang jemaah yang dikasihi, nasihat yang ketiga, wali rasulih, ialah untuk rasulnya. Ulama menafsirkan bagaimanakah nasihat untuk rasul. Yang pertamanya, membenarkan risalahnya. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kita membenarkannya. Kita beriman dengan semua perkara yang didatangkan oleh baginda, sama ada melalui Al-Quran maupun sunnah. Dua sumber asas perundangan dan juga panduan kita, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tak boleh kata nak pakai Quran saja, tak mau pakai sunnah. Nak pakai sunnah saja, tak mau pakai Al-Quran. Tak boleh. Dia mestilah dua-dua ini mestilah seiring. Dia ada kaitan di antara satu sama lain. Maka hendaklah kita membenarkan, kita beriman dengan apa yang datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, hendaklah kita mencintai dan mengasihi baginda Nabi SAW melebihi mak, ayah, anak, isteri kita. Allah dan Nabi ini duduk di tempat yang pertama, kemudian barulah diri kita, ahli keluarga kita. Jangan kita letakkan Nabi di tempat yang ketiga, keempat. Tak boleh. Naklah kita mencintai dan mengasihi baginda ini di tempat yang paling atas. Kemudian yang ketiganya, adapun selepas daripada kewafatan baginda, maka kita semua dituntut untuk mengkaji sirah perjalanan hidup baginda Nabi SAW, berakhlak serta beradab dengan akhlak dan adab-adabnya. Maka kita sebut tentang sirah ini, banyaklah sirah-sirah Nabi untuk kita jadikan panduan hidup di atas muka dunia ini, dan kita mengikut jejak langkah Nabi SAW. Sunnah-sunnah Nabi yang mana senang-senang, yang mana mudah-mudah, kita jangan tinggalkan. Yang mana wajib, tetaplah wajib kita kena buat. Yang berbentuk sunnah, berusahalah untuk kita melakukan sunnah-sunnah Nabi ini, jangan kita tinggalkan. Yang seterusnya, yang kata nasihat untuk Rasul ini ialah kita menolak dan menentang setiap tuduhan jahat yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam terhadap kepribadian Rasulullah SAW. Jangan kita tumpang sekaki. Orang hina Nabi, kita pun mengiyakan. Orang caci Nabi, kita pun tumpang seronok. Siapa yang ada perasaan seronok dalam hati dia, kalau orang caci, hina Nabi, dia tumpang seronok, maka orang ini juga jatuh kufur, wal'ayazubillah. Yang seterusnya ialah mencintai mereka yang mencintai baginda dan memusuhi mereka yang memusuhi baginda Nabi SAW. Inilah maksud nasihat bagi Rasulnya. Seterusnya baginda menyebut nasihat untuk para imam muslimin
Yang dimaksudkan dengan imam muslimin ialah para pemerintah umat Islam dan sesiapa sahaja yang dilantik oleh mereka, termasuk juga dalam pengertian imam muslim ialah imam muslimin ini adalah para ulama. Nasihat untuk golongan ini, hendaklah kita menyukai serta menyokong kebaikan dan keadilan mereka, bukannya kita mencintai mereka kerana kepentingan pribadi mereka ataupun untuk kepentingan pribadi kita. Bahkan apa yang kita mahukan ialah kebaikan ummah berada di bawah kepimpinan mereka yang adil dan taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan di bawah mereka-mereka yang tidak taat dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nasihat buat mereka juga bermakna kita menolong mereka selama mana mereka berada dalam landasan kebenaran dan memperbetulkan mereka jika sekiranya mereka lari dari jalan yang sebenar. Jalan yang sebenar ini adalah jalan Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Jika mereka berada di luar landasan, tidak mengikut Al-Quran dan sunnah, maka kita tak boleh menolong mereka-mereka ini. Sejarah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW sendiri beberapa kali sepanjang hayat baginda menerima teguran dan nasihat dari para sahabatnya, sekalipun baginda adalah seorang pemimpin yang agung dan dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang dikasihi, yang terakhir kata Nabi SAW, nasihat untuk sekalian kaum muslimin, iaitu yang pertama memberi tunjuk, ajar dan nasihat kepada mereka demi kepentingan serta kebaikan akhirat dan dunia mereka. Sesama umat Islam hendaklah kita memberikan nasihat demi untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sidang jemaah sekalian, di dalam memberi nasihat ini ada dua pihak. Yang pertama pihak yang memberikan nasihat, dan yang kedua pihak yang menerima nasihat. Maka kedua-dua kumpulan ini hendaklah memahami, hendaklah faham. Orang yang nak bagi nasihat, dia kena tahu cara nak bagi nasihat. Jangan menjatuhkan ayat muka orang. Bila nak bagi nasihat, di mana nak bagi nasihat, suasana yang macam mana nak bagi nasihat. Dan bagi orang yang menerima nasihat, kalau kita dinasihati, maka hendaklah kita dengan berlapang dada kita menerima nasihat tersebut. Kalaulah kita menganggap kita yang terbaik, kita yang semua kita betul, maka tak akan jadi nasihat ini. Maka hendaklah kita buka dada, lapang dada untuk menerima nasihat, barulah masyarakat akan jadi elok. Sidang jemaah sekalian, moga-moga apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi ajarkan kita ini kita buat, kita laksanakan, maka kita akan melahirkan masyarakat yang hormat menghormati, masyarakat yang sayang menyayangi, dan kita akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Maksudnya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Sidang jemaah sekalian, kita sudah berada di nak masuk di ketiga bahagian Ramadan, hampir-hampir ke penghujung. Maka sama-samalah kita muhasabah amalan kita dalam bulan Ramadan ini bagaimana. Quran kita, bayang sunat kita dan lain-lain amalan.
Moga-moga amalan kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan amalan di dalam bulan Ramadan ini. Janganlah kita di kebanyakan tempat di penghujung-penghujung Ramadan surau masjid semakin surut. Awal-awal dulu penuh masjid, tak cukup parking, tak cukup masjid. Penghujung Ramadan semakin surut, pi ke mana? Maka kita jadilah orang-orang yang semakin penghujung Ramadan semakin memenuhi masjid-masjid, surau-surau. Moga-moga kita mendapat Lailatul Qadar yang ganjaran pahalanya melebihi 1000 bulan. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kekuatan tersebut kepada kita, insya-Allah. Sidang jemaah sekalian, di kesempatan waktu dan masa yang penuh dengan keberkatan ini, hendaklah marilah sama-sama kita membanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا من المتقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم وأجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن عبادك أجمعين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم سلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القلوب وتبعات الذنوب ومضيات الأعمال ومضلات الفتن. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لنا أبواب القبول والإجابة. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة وارفع عنها البلاء والمحنة وانجو المستضعفين من المؤمنين في غزة يا ذا الطول والعزة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يسبكم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Penuh lepaskan saf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna salati muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على رسول الله كما السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم أنت السلام منك السلام إليك يا عبد السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا لآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأهل بيتنا ولمشائخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أحينا بإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار قنا عذاب النار قنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم